Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya ni, channel yang berkenaan dengan ternakan lembu dan juga ikan, yang mana ini adalah sebagian potensi tuan-tuan daripada kehidupan kita di kampung, tuan-tuan. Sebab orang kata kalau kita duduk kampung, pandai-pandailah kita nak menyesuaikan diri. Namun tuan-tuan, siapa sangka tuan-tuan, orang-orang yang duduk di kampung ni, saya ramai kawan-kawan yang cukup hamba, tuan-tuan, yang cukup, boleh kata, tak nampak dia orang ni ada duit, tuan-tuan. Dia orang yang tak nampak ada duit, tuan-tuan. Tapi apabila saya kenal dan juga boleh bincang borak-borak dengan dia orang, tuan-tuan, rupa-rupanya kalah kita ni, tuan-tuan. Kalah orang-orang bandar ni dengan orang kampung, tuan-tuan. Orang kampung, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan yang orang yang duduk kampung, yang faham macam mana cara cari duit dekat kampung, dia orang pandai melihat peluang, tuan-tuan. Kalau macam kita ni, orang awam, apabila nampak je paya, nampak hutan-hutan ni, kita nampak semak je, tuan-tuan. Tapi bila orang-orang yang ada ilmu, orang yang duduk kampung ada ilmu dan juga ada keinginan untuk berubah, tuan-tuan. Alhamdulillah saya jumpa, boleh katakan jutawan-jutawan senyap, tuan-tuan. Lembu, kambing ada beratus-ratus. Kita nampak dia pakai motor buruk je kulu kilih. Padahal tuan-tuan, tuan-tuan tengok dekat kampung dia, dekat ladang dia, tuan-tuan, beratus-ratus ekor dia punya lembu, tuan-tuan. Cuma masalah apabila duduk di kampung ni, tuan-tuan, tuan-tuan kena pandai. Tuan-tuan kena pandai macam mana nak jaga hati orang sekeliling, tuan-tuan. Macam mana ternakan kita ni tak mengganggu, tak mengacau tanaman orang lain, tuan-tuan. Sebab perkara yang paling ditakuti orang kampung ni sebenarnya bertelagah, bertengkar dengan jiran. Itu yang kita orang tak nak, tuan-tuan. Itu yang kita takut. Apabila kita bela lembu-lembu ni, tuan-tuan, pandai-pandailah kita nak jaga, pandai-pandailah kita nak membela. Sebabnya apa? Kadang orang akan kutuk kita belakang-belakang, tuan-tuan. Kadang yang depan-depan pun ada. Engkau ni pandai je bela lembu, kan? Engkau ni pandai bela lembu, pandai banyak duit, kan? Tapi makan merata. Kita orang dapat tahi, kau orang dapat duit. Itulah ayat yang kadang kita dengar dekat kampung ni, tuan-tuan. So untuk pengurusan, tuan-tuan boleh tengok balik saya punya pengurusan. Macam mana lembu-lembu ni saya breeding, tuan-tuan. Lembu-lembu ni saya breeding, saya jaga, saya lepaskan. Macam mana tempat untuk meragut, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena ingat, hidup ni kita bukan sekali. Hidup kita ni bukan sekali. Mana kita lepas hidup ni, lepas kita mati je, tuan-tuan, bermulalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang lagi berat daripada kehidupan kita sekarang ni, tuan-tuan. Sebab apa? Setiap perkara, setiap apa yang kita lakukan, semua kita kena bertanggungjawabkan nanti, tuan-tuan. So apabila korang duduk di kampung, buat cara kampung, buat pandai-pandai nak jaga ke nak bela, kan, tuan-tuan. Banyak isu, tuan-tuan, yang jadikan kami sebagai peternak ni dipandang serong oleh orang kampung. Yang mana ayat yang tadi, tuan-tuan, perkataan yang tadi tu, korang dapat duit, kita orang ni dapat tahi je. Tuan-tuan kena faham ayat tu, tuan-tuan. Ayat tu kita kena jaga, jangan sampai keluar daripada perkataan orang kampung ni, tuan-tuan. Okey, untuk menyelesaikan perkara tersebut, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok balik saya punya vlog, saya punya cara pengurusan lembu-lembu ni, tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, hidup bukan sekali. Hidup kita ni bila mati kita akan hidup semula. Dekat sanalah kita akan bertanggungjawabkan semua perkara yang kita perbuat di alam dunia ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, sedikit ni. Inilah keadaan
apa keadaan kandang saya ni. Boleh kata sedikit tak terurus lah, sebab tak sempat lagi saya nak selesaikan ni. Okey tuan-tuan, berbalik kepada perbincangan tadi. Macam mana kita nak jaga tuan-tuan daripada perkataan orang kampung, dan jaga lembu ni biar elok molek kan, kita dapat hasil. Orang kampung pun tak ni. Yang pertama tuan-tuan, apabila kita mengurus lembu, tuan-tuan pastikan lembu tu ada tempat. Macam mana dia meragut, dekat mana dia ni. Jangan sampai masuk ke dalam kebun orang, sampai makan tanah orang. So, ada sebagian orang kampung ni boleh terima, boleh dengar cakap kita. Kadang boleh kita selesaikan cara baik. Tapi ada juga, tak kurang jugalah tuan-tuan, yang mana kadang minta mak cakap lah, bukan lembu kita yang makan, dia menyalahkan kita. So benda tu kita kena inilah, kena jaga. Dan jauh sekali tuan-tuan, jangan sampai lembu-lembu ni pergi ke jalan raya tuan-tuan. Lembu-lembu ni jangan pergi ke jalan raya. Pastikan malam-malam lembu-lembu ni duduk dalam kandang tuan-tuan. Tuan-tuan pasti pernah dengar orang kata member, sahabat, kawan, aki, atuk ataupun ayah ataupun mertua kita ataupun mertua saudara mara semua kan, ada yang langgar lembu kerbau tengah malam tuan-tuan, sampai ke mati. Tahan lagi mati lah. Orang kata terus lah, dia orang tak nanggung. Ini sampai ke apa? Sampai ke cedera, cacat kekal, kaki hilang, tangan hilang ke apa hilang kan. Macam mana orang kata kita nak jaga tuan-tuan. Pastikan pengurusan tuan-tuan. Balik lagi pada pengurusan. Jangan sampai lembu-lembu kita ni, apa yang dia orang cakap, dia orang dapat tahi, kita ni dapat duit. Jangan sampai terjadi tuan-tuan. So pengurusan, pastikan pengurusan tu nombor satu. Sekali lagi, pengurusan nombor satu. Jangan sampai macam tu lah tuan-tuan. Dan ramai yang tak ingat tuan-tuan, apabila lembu-lembu ni dah banyak tuan-tuan, kita kena balik semula pada hukum Allah tuan-tuan. Yang mana nisab ataupun zakat peternakan kita macam mana, pernah bayar ke tak. Yang mana apabila lembu-lembu ni cukup 40 ekor tuan-tuan, tuan-tuan kena mengeluarkan 1 ekor. Apabila cukup kita setahun membela lembu-lembu ni pada bilangan 40 ekor, maknanya tahun tersebut tahun yang akan datang, tahun selepas tu kita kena membayar zakat pada kadar seekor lembu tuan-tuan. Dan alhamdulillah tahun ni kita dah cukup pada nisabnya, melebihi 40 ekor tahun ni. Walaupun kecil-kecil juga, macam yang kecil-kecil ni kita ada ni, tapi insya-Allah pada tahun hadapan kita akan mengeluarkan seekor lembu untuk kita jadikan zakat. Selok-seloknya kita akan set pada masa Maulidur Rasul tuan-tuan, insya-Allah. Pada masa Maulidur Rasul tahun depan saya akan mengeluarkan seekor lembu. Seekor lembu untuk zakat ternakan saya tuan-tuan. Harap-harap cukup pada nisab tahun depan tuan-tuan, insya-Allah. Kalau ikut kiraan tahun ni dah cukup lebih 40 ekor lembu. Dengan kerbau saya lagi, kerbau yang tak pernah balik dah. Ada kerbau tu pun adalah sikit kita nak jual sebenarnya, sebab kita tak terkawal kerbau tu. Cuma alhamdulillah kita tak banyak, kerbau tu ada 4 ekor saja. Dan rencananya kita akan tangkap dan jual lah, sebab kita dah lepas daripada kawalan. InsyaAllah kita akan tangkap. Dan ada lagi buat perkara yang tuan-tuan kena ingat apabila kita duduk kampung ni. Pastikan satu, zakat tadi tu seekor lembu. Yang keduanya kenduri kendara. Janganlah orang kata saudara mara, jiran, tetangga nak beli lembu pada kadar biasa. Biarlah pada kadar nak beranak, orang kata saudara mara kita, walaupun tak saudara, tapi kita ni dah duduk sekampung kan. Lagi satu, setiap hari raya pastikan sembelih lembu dan utamakan untuk jualan orang kampung. Apabila lembu ni katalah sekilo RM35, RM40 kan sekilo. Untuk orang kampung kita khaskan tuan-tuan, kita bagi pada harga RM25 saja.
dikarenakan kemungkinan ada pernah lembu kita ni lalu termakan ke rumput jiran tangga kita, ataupun makan ke ni ke bunga dia orang, tersepak pasu ke terpecah macam mana kan. Itu pun tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena ingat. Dekat situlah kita akan orang kata membersihkan sebahagian harta kita dari ternakan kita ni tuan-tuan. Sedikit perkongsian petang ni, harap bermanfaat tuan-tuan. Ingat, kita hidup dunia, kita akan hidup lagi masa akan datang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.